各位弟兄姐妹，我们先低头祷告。 Jemaat sekalian, mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa. 亲爱的父神，我们感谢你， Bapa Surgawi kekasih, kami bersyukur kepada Tuhan. 你给我们这一段美好的时间， Tuhan memberikan pada kami waktu yang indah pada saat ini. 让我们能够安静我们的心，聆听你的话。 Biarlah setiap kami tenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. 求主对我们每一个人说话。 Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. 我们求圣灵在我们每一个人的心中大大的工作， Mohon Roh Kudus bekerja di hati setiap kami. 引导我们进入你的真理， Memimpin kami masuk kebenaran Tuhan. 也是能够把主的话行出来。 Juga dapat melaksanakan firman Tuhan. 听我们祷告， Tuhan dengarlah doa kami. 恩膏你两位卑微的仆人， Mengurapi kedua hamba-Mu yang hina dihina. 成为众弟兄姐妹的祝福。 Menjadi berkat bagi setiap kami. 奉了耶稣基督圣名求， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera, jemaat sekalian. 非常高兴在新的一个月份里面，我们可以来到主的面前，思想上帝的话语。 Sangat bersyukur kepada Tuhan di bulan yang baru, yang hari pertama, setiap kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, berbakti menyembah Dia. 今天我们的主题就是行事为人要以基督的福音相称。 Tema hari ini yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil. 我们大家打开圣经《腓立比书》第1章， Kita membuka Filipi pasal 1. 我们要从第27节看到第30节。 Kita akan menyimak dari ayat 27 sampai ayat 30. 我先用中文的来念。 Pertama-tama dibaca dengan bahasa Mandarin terlebih dahulu. 只要你们行事为人，要以基督的福音相称，叫我或再来见你们，我不在你们那里可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立的稳，为所信的福音起心努力，凡事不要怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救。 都是出于上帝，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的征战就与你们在我身上从前所看见的、现在所听见的一样。 Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu melihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. 读经到此， Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. 各位弟兄姐妹，在6月15号2023年，这个英国的广报有一个 消息这样说， Saudara sekalian, di dalam BBC News pada tanggal 15 Juni 2023 mengatakan, 在印度那边有几百间的教会被毁坏、被烧掉。 di India ada ratusan buah gereja itu dibakar, dimusnahkan. 那因为当时有一个民族，他们好像一种发乱。 Karena pada saat itu ada satu suku yang sedang onar, berbuat onar. 其实它是对政府的抗议， Padahal mereka itu merupakan satu tindakan terhadap pemerintah. 但是因为这个情况已经很乱，
karena situasi sangat kacau balau. 所以那边说有508间的教会被烧。 Oleh sebab itu ada gereja yang dibakar sebanyak 508 gereja. 有大概100的人丧命， Kurang lebih ada 100 orang yang tewas. 然后有35000的人要搬到另外一个地方。 Ada 35.000 orang mau berpindah, mau dievakuasikan. 很多的基督徒也是受到很大的威胁。 Banyak orang Kristen terancam. 有一个那边的基督徒，他这样说： Ada seorang Kristen yang menyampaikan demikian. 我的生命完全改变， Hidup saya sama sekali berubah 因为我的教会被烧了， karena gereja aku dibakar, 因为我的家也是被烧了， karena rumahku juga dibakar, 我的家庭也是破碎了。 keluarga saya juga berantakan. 只有我跟我的父母能够从这个灾难里面出来， Hanya saya dan orang tua saya bisa keluar dari bencana ini. 我的心非常的伤痛。 Hati saya sangat sengsara dan sedih sekali. 我看这个事件是非常可怕的。 Saya melihat satu hal yang sangat menakutkan. 我知道人心这样败坏， Saya mengetahui hati manusia begitu bobrok. 因为这个事情， Karena hal demikian, 我就不能够睡觉。他说， saya susah tidur. 而且我的心也是非常的难过。 Hati saya pun sedih sekali. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 这个是当时印度基督徒所面对的问题。 ini merupakan satu kejadian yang dialami orang Kristen di India. 也是教会所面对的光景。 Juga satu fenomena yang dihadapi oleh gereja. 我们可以这样说： Kita boleh katakan demikian, 基督徒的生活 kehidupan orang Kristen 是一种征战， yaitu satu peperangan. 我们对上帝的侍奉 Pelayanan kita terhadap kepada Tuhan 也是一种在战场里面的行动。 juga adalah satu gerak-gerik di dalam medan peperangan. 我们的敌人可以分成2个部分， Musuh kita bisa terbagi menjadi 2. 第一个是我们内在的问题，或者我们的内在的这个敌人。 Yang pertama musuh dari diri sendiri. 我们本身有一切的软弱， Kita manusia penuh dengan kelemahan. 我们有所谓的我们这个肉体的情欲的需要， Ada kebutuhan dari daging, dari hawa nafsu. 我们喜欢犯罪， Kita cenderung suka berdosa. 我们的思想走向罪恶。 Dan pikiran kami terus mengarah kepada dosa. 我们有属灵的懒惰， Kita ada kemalasan dari rohani kita. 我们比较看这个我们这个那个手机的 VR。 Kita lebih suka membaca WA yang ada di dalam handphone kita 彼此我们看我们的圣经， daripada kita membaca melihat Alkitab. 我们比较喜欢听这些的音乐， Kita lebih suka mendengar musik-musik yang lain 彼此我们来到主的面前祷告， daripada kita datang hadirat Tuhan untuk berdoa. 我们喜欢吃很多好吃的东西， Kita suka makan yang enak-enak. 我们彼此要禁食来寻求上帝的心意。 Dan kita kurang mau berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. 我们心里有一种的骄傲， Hati kita penuh ada satu kesombongan. 我们以为我们是最好最对的人， Kita pikir kita adalah orang yang paling baik, paling benar. 我们不尊重别人， Kita tidak menghargai orang lain. 我们也是不依靠上帝的怜 Kita 悯， juga tidak bersandar kepada kemurahan Tuhan. 我们还有很多不好的习惯， Masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang jelek. 我们很快发脾气， Kita begitu cepat emosional. 我们很会骗人， Kita suka sekali pintar berbohong. 我们嫉妒， Kita iri hati. 我们不顺服， Kita tidak taat. 这个都是我们的问题， Ini semua dari problem masalah kita sendiri. 可以说是我们里面的敌人， Boleh dikatakan musuh dalam diri sendiri. 常常会拦住我们在信仰上、在信心领命上可以得到长 Selalu 进。 menghambat bagaimana kerohanian kita bisa maju. 但是另一方面， Di sisi yang lain, 我们也是有外来的这个敌人。 ada juga musuh datang dari luar. 这些外来的敌人是什么人呢？ Siapa mereka itu? 就是好像我们
刚才看的这个印度所发生的事情， Yaitu tadi kita sudah mendengar tentang peristiwa yang terjadi di India. 他们是异教徒， Mereka adalah orang agama lain. 他们反抗福音的人， Mereka orang yang melawan Injil. 他们不能够接纳基督徒的存在的人， Mereka tidak bisa menerima keberadaan orang Kristen. 所以他们就攻击基督徒， Oleh sebab itu mereka menyerang orang-orang 他们 Kristen. 焚烧教会， Mereka membakar gereja. 而且他们逼迫信上帝的人， Mereka menganiaya, memaksa orang-orang yang percaya pada Tuhan. 这个是外来的敌人。 Ini adalah musuh datang dari luar. 除了我们能够看得见那一些的人， Selain kita bisa melihat orang-orang yang ini, 外来的敌人也是可以说是魔鬼这些恶者的作为。 musuh dari luar juga merupakan satu tindakan dari si jahat, iblis, setan. 所以以弗所书第6章那边告诉我们， Efesus di situ mengatakan kepada kita, 我们的敌人不是单单看得见那一些的人， musuh kita bukan orang-orang yang bisa kita tampak saja, 但是空中的掌管这个恶魔是我们主要的敌人， yaitu musuh kita adalah penguasa udara. 他随时会攻击我们， Dia kapan waktu bisa menyerang kita. 他是我们最严重、最可怕的敌人。 Satu musuh yang sangat menakutkan, yang sangat serius bagi kita. 他拦阻我们跟随上帝， Dia menghambat kita mengikut Tuhan. 他带出很多问题，造出很多问题，拦阻我们生命的成长。 Membuat masalah-masalah sehingga membuat kita sendiri tidak bisa bertumbuh. 这个是我们的战争， Ini adalah peperangan kita. 这些是我们的仇敌。 Ini adalah musuh kita. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 当时的教会，腓立比的教会 pada saat itu gereja Filipi 也是有这样的问题， juga memiliki peristiwa demikian. 他们内在有问题， Di dalam intern mereka ada masalah. 外在也是有敌人攻击他们， Dari luar juga ada musuh-musuh menyerang mereka. 有罗马兵丁来逼迫他们， Ada prajurit Romawi untuk mendesak mereka, menekan mereka. 有这个罗马国王不许可他们敬拜耶稣基督为主，因为主是国王而已。 Kaisar di Roma pun melarang mereka menyembah Tuhan karena di sana kaisar itulah adalah Tuhan. 所以教会也是在压力逼迫当中。 Oleh sebab itu gereja itu tertekan di dalam tekanan-tekanan yang sedemikian rupa. 为了这个问题， Untuk semua peristiwa-peristiwa yang demikian. 所以保罗就写了这个腓立比书 Oleh sebab itu Paulus menulis surat Filipi. 特别我们今天所看的第1章第27到30节， Khususnya Filipi 1 ayat 27 sampai ayat 30. 这一段的经文是为了要回答当时信徒所面对的问题。 Ayat-ayat ini ditulis yaitu untuk membalas semua masalah pertanyaan dari jemaat pada masa itu. 也是来帮助我们今天你我成为上帝的儿女所面对的问题。 Juga menjadikan juga buat kita pada saat ini masalah-masalah kita pada zaman sekarang. 我们也是面对很多的敌人， Kita menghadapi banyak musuh. 除了我们里面的软弱，我们里面的敌人， Selain musuh dari diri kita, kelemahan diri kita, 外面也是有许多的敌人，常常会攻击、拦阻我们，不能够专心的信 di 仰 luar 耶 masih 稣。 banyak musuh terus menyerang kita, menekan supaya kita tidak sepenuh hati untuk menyembah Tuhan. 在这种的情形下， Dalam keadaan demikian, 我们应该做一些什么呢？ apa yang harus kita lakukan? 所以保罗给我们几个重要的原则。 Oleh sebab itu Paulus memberikan beberapa prinsip-prinsip yang sangat penting. 第一的 Yang pertama, 就是你们要同心同意，齐心努力，为所信的福音来齐心努力。 yaitu harus sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita. 所以在第27节，保罗这样说： Di ayat 27, Paulus mengatakan demikian. 只要你们行事为人以基督耶稣的福音相称，叫我来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心志站立的稳，为所信的福音齐心努力。 Hanya hendaklah
hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 在许多的敌人压力之下， Di begitu banyak tekanan-tekanan dari para musuh, 保罗说：“你们要站立得住， Paulus mengatakan harus berdiri teguh, 而且齐心努力为所信的福音来奋斗。 dan sehati untuk memaju di dalam peperangan. ”意思说，你们要同有一个心智， Artinya harus satu roh, 或者有一个同一的方向来面对我们前面这一些的问题。 dan sehati sejiwa, satu arah yang satu arah yang tepat untuk menghadapi semuanya. 因为当我们能够同心合意， Waktu setiap kita bersehati, 那个就是我们的力量。 kita bersatu, itulah kekuatan kita. 当我们能够同心合意， Waktu kita boleh bersatu, 我们能够彼此带祷， kita boleh saling mendoakan. 我们能够彼此体恤你的问题， Kita bisa 体恤明白你的问题， kita bisa mengerti tentang firman Tuhan. 你的问题 problem kamu。 Kita bisa mengerti, menawi program-program teman kita. 当我们能够同心合意的时候， Waktu kita sehati bersama, 我们就能够知道魔鬼的势力或者敌人的做法是怎么样， kita mengetahui strategi bagaimana pekerjaan iblis. 所以我们就能够抵挡他们。 Oleh sebab itu kita bisa melawan mereka. 今天教会也是如此， Gereja hari ini pun demikian. 弟兄姐妹都要同心合意， Saudara sekalian harus bersehati, 也是来彼此关怀了解， saling peduli, saling mengerti satu dengan yang lain. 我们才能够有力量来面对我们的敌人， Kita baru mendapat kekuatan untuk menghadapi semua musuh kita. 也是能够站立的住在这个为难的情形下。 Dalam situasi yang susah, kita boleh berdiri teguh. 所以在教会里面有各种的团体， Di gereja banyak komunitas. 那这个团体是来帮助我们， Komunitas ini untuk menolong kita, 让我们能够彼此真正的了解， supaya setiap kita sungguh-sungguh boleh mengerti dengan jelas, 彼此的鼓励， saling mendorong, 彼此的给力量， saling memberikan kekuatan, 彼此的带导， saling mendoakan, 让我们靠着耶稣基督的福音， sehingga kita dalam Injil Kristus 我们都能够站立得住， kita boleh berdiri teguh, 我们能够不断的成长。 kita boleh terus bertumbuh. 所以在教会里面有各种各样的团体或者团契， Oleh sebab itu di dalam gereja banyak komunitas, banyak persekutuan 都是来帮助我们每一个人， untuk menolong setiap kita, 都是上帝在我们当中的器皿sarana，器皿在我们教会的当中， yaitu satu sarana di dalam gereja kita, 让我们都能够一起成长，站立得稳。 supaya kita boleh bertumbuh bersama-sama, berdiri teguh di hadapan Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 在这个团体里面，我们可以得到4种的好处。 di dalam komunitas persekutuan ini kita boleh mendapatkan 4 kebaikan, 第一就是真理的教导， yaitu pengajaran kebenaran. 在这个团体里面或者团契里面呢，我们一起来学习上帝的话语， Di dalam komunitas atau di dalam persekutuan kita boleh saling belajar bersama-sama 神的真理， kebenaran Allah, 为了要充满我们的心， karena untuk mau memenuhi hati setiap 为了要 kita, 建造我们的生命和信心， mau mendirikan iman dan hidup kita, 让我们不会走偏路， sehingga kita tidak menyimpang dari 让 kebenaran, 我们不会迷失， sehingga kita tidak sesat, 让我们不会被罪恶所管辖， kita tidak dibelenggu, dikuasai oleh 但 dosa, 是我们能够胜得过这个罪恶， tetapi kita bisa memenangi semua dosa-dosa 因 ini. 为有神的话语真理存在我们的里面。 Karena firman Tuhan, kebenaran Tuhan simpan di hati kita. 那第二方面， Yang kedua, 我们可以得到这种的好像团契， kita bisa mendapatkan satu persekutuan, 彼此的联络。 saling kait mengait, saling menghubungi. 当我们能够有在一个团体里面的时候， Jikalau kita di dalam satu persekutuan, 我们就能够得着
很亲密的朋友， kita boleh mendapatkan sahabat yang intim, 或者所谓的知心的朋友。 satu sahabat yang begitu baik. 所以，当我们有问题的时候，我们就可以彼此的分享， Waktu kita ada masalah, kita bisa saling membagi, 彼此担当来面对前面的问 saling 题。 memikul semua untuk menghadapi tantangan dan masalah yang ada di hadapan kita. 第三方面， Yang ketiga, 在这个团体团契里面， di dalam komunitas ini 那我们能够一起来敬拜上帝， kita bisa bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. 这个是非常美好的时间。 Satu waktu yang sangat indah. 我们能够同心来赞美主， Kita bisa sehati memuji Tuhan, 我们能够同心来彼此代祷， kita sehati mendoakan, 我们彼此叫上帝来到我们当中，引导我们的道路。 kita sehati minta Tuhan datang ke hadirat kita memimpin jalan depan 我们 kita. 能够与上帝建立美好亲密的关系， Kita bisa mendirikan satu relasi yang indah dengan Tuhan kita. 这个都可以在团契、在教会里面得着的。 Ini semua bisa kita dapat di dalam gereja, di dalam komunitas persekutuan. 还有第四方面， Yang keempat, 我们也是能够彼此的服侍， kita bisa saling melayani 在真的团契里面， di satu ibadah, satu persekutuan yang benar. 我们知道我们这个朋友的困难问题的时候， Kita mengetahui masalah problem dari teman-teman kita. 我们就能够伸出手来帮助他， Kita bisa mengulurkan tangan untuk menolong 我 mereka. 们能够安慰鼓励他， Kita bisa menghibur, menguatkan mereka. 让人的心软弱的时候， Waktu hati manusia sedang lemah, 能够刚强起来； bisa dikuatkan. 让他家庭有问题的时 Waktu 候， keluarga ada masalah, 可以能够解决； bisa diselesaikan. 或者工作有什么压力的时候， Atau ada tekanan di dalam pekerjaan, 我们能够彼此的担当， kita bisa saling memikul. 这个是彼此的服侍， Ini adalah saling melayani. 不是单单为我们内在团体的人来服侍， Bukan hanya melayani di dalam satu komunitas persekutuan di dalam 但是也 saja. 是可以向外面的人来服侍他 Juga 们， bisa melayani orang di luar itu. 把好消息福音传给他们， Waktu kita memberitakan Injil yang indah, yang baik 把 kepada 他们 mereka, 带到主的面前里面， membawa mereka ke hadirat Tuhan, 这个是上帝给我们的使命， ini adalah amanat yang Tuhan berikan kepada kita, 这个是我们基督徒生命生活的目的方向， yaitu satu tujuan arah bagi orang Kristen, 把新的人带到主的面前 membawa。orang baru ke hadapan Tuhan. 所以在我们面对各种的敌人当中 Oleh，sebab itu waktu kita menghadap berbagai musuh, 保罗说：“你们要同心合一起来， Paulus bilang, kamu harus bersahati bersama, 就能够站立得住面对这些的敌人。 bisa berdiri teguh menghadapi para musuh. 所以我们的教会里面有各种各样的 Oleh sebab itu 团契， di dalam gereja banyak sekali komunitas dan persekutuan. 从小孩子开始， Dari anak-anak kecil, 你们有最小的孩子刚刚出生的话， ada baby yang baru lahir mungkin, 你们可以带到教会 boleh 来， bawa ke dalam gereja. 我们就可以教他在主日学里面成长。 Kita bisa membuat mereka bertumbuh di dalam sekolah minggu. 孩子从小听到神的话， Anak-anak kecil dari kecil mendengar firman Tuhan, 到老他们不会忘记 sampai。tua tidak akan menyimpang, tidak akan lupa. 小孩子好像一张的白纸， Anak kecil seperti satu lembar kertas yang 我们 putih. 把笔写字在它的上面的时候， Kita waktu menulis sesuatu di atas kertas 就 secara 能够 putih, 永久存在那边。 bisa selamanya tertanda di situ. 所以，当我们把孩子带到教会里 Oleh 面， sebab itu kita membawa anak-anak datang ke gereja, 有教会的团体来保佑或者保护他们， ada komunitas dari gereja untuk menolong mereka. 也是因为他们在话语神的话里面成长， Juga mereka bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. 那个对他们是最好的一种的保佑。 Bagi mereka ada satu pemeliharaan lindungan yang terbaik. 照样有少年的团契， Ada juga persekutuan remaja. 我们知道少年这个时期 Kita mengetahui usia remaja 是一种万变的时期， itu berubah setiap saat. 无论是他身体的变化， Baik di dalam tubuhnya 或者他心灵思想的变化， atau pikiran dan hatinya. 他们需要有导师来引导他们， Mereka perlu satu pembimbing untuk membimbing mereka. 所以把他们带到教会里面， Membawa mereka ke gereja, 就能够齐心努力，大家彼此的关怀。 bisa sehati bersama-sama saling
care satu dengan yang lain. 或者青年人也是如此， Pemuda pun demikian. 夫妻关系也是夫妻团契也是如此。 Dan persekutuan suami istri pasutri juga 然后我 demikian. 们还有一种 ronde 的团契， Oh, kita memiliki ronde sekarang ya. 弟兄姐妹40岁以上的 Saudara-saudara 40 tahun ke atas 都可以来到这个团契里面。 boleh datang ke komunitas persekutuan ini. 这个是上帝给我们的， Ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 让我们真的能够彼此的联络、联系来坚固。 Sehingga kita boleh saling mendirikan satu hubungan yang indah, 然后 mendapat kekuatan. 教会也是有小组，所谓的 Chrysler 的小组， Gereja juga ada satu CC ya, Crasher. 这个非常重要。 Sangat penting. 对于我们来说，是我们一种成长应该有的一种的团契。 Bagi kita ini merupakan satu persekutuan supaya kita bisa maju, bisa 所以 bertumbuh. 今天我呼吁大家， Hari ini saya menghimbau kepada setiap kita, 让我们都可以在教会里面， biarlah setiap kita ada di dalam gereja, 也是有在一种的团契里面， ada di salah satu persekutuan. 我们就能够同心合意， Kita bisa sehati bersama-sama 为所信的福音齐心努力， dan bersehati untuk Injil yang kita percaya. 让我们一起成长，为福音来做见证，我们能够打败敌人的攻击。 Kita bersama-sama bertumbuh bersaksi, kita bisa menghadapi, melawan semua serangan-serangan dari musuh. 第二个原则， Prinsip yang kedua, 保罗告诉我们什么东西呢？ apa yang disampaikan oleh Paulus kepada kita? 凡事不怕敌人的记吓。 Dan segala sesuatu kita tidak takut akan tekanan aniaya dari musuh. 所以28节保罗这样说： Ayat 28 Paulus mengatakan, 凡事不怕敌人的记吓，这是证明他们的沉沦。你们得救都是出于神的。 dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 保罗不是单单说你们要同心合意，为所信的福音齐心努力。 Paulus tidak hanya mengatakan kalian harus bersama-sama untuk berkobar-kobar, bersehati untuk Injil yang kamu dengar. 但是你们也是不要怕那一些敌人的攻击。 Tetapi jangan digentarkan oleh serangan-serangan dari lawanmu. 虽然敌人能够用各种的方式， Sekalipun lawan bisa dengan berbagai cara, 他们有很多的恐吓 banyak ancaman, 或者一些的威胁。 atau mereka mengancam semua kasih 保 yang 罗 tidak 说 benar. 你们不要怕他们。 Paulus berkata, jangan takut mereka. 为什么不怕他们呢？ Mengapa jangan takut? 第一方面， Yang pertama, 因为我们有这个得救的一种的根基或者这个保证。 karena kita ada satu dasar atau jaminan keselamatan. 保罗说他们攻击你们， Paulus berkata, mereka menyerang kamu, 是证明他们沉沦。 buktinya mereka binasa. 但是为我们而言呢， Bagi kita, 这个是得救的证据。 ini adalah satu tanda keselamatan. 基督耶稣已经为我们受死， Yesus Kristus sudah mati bagi kita, 把救恩已经做成了给我们， telah menggenapkan keselamatan itu bagi kita. 所以我们在基督耶稣里面的人， Oleh karena itu kita yang di dalam Yesus Kristus 是有一个救恩的保证。 ada jaminan keselamatan 主在我们里面 di dalam kita. 上 Tuhan 帝 di 在 dalam 我们 kita, 里面， Tuhan di dalam kita, 我们在他里面， kita di dalam Tuhan. 所以外人任何的攻击 Serangan ataupun orang-orang dari luar 不能够把这个救恩从我们的生命里面脱去了。 tidak bisa merampas keselamatan yang ada di dalam hati kita. 所以主耶稣曾经这样说 Oleh sebab itu Yesus pernah berkata demikian, 你们不要怕那一些人能够杀害你们身体的， jangan takut mereka yang bisa membunuh tubuh jasmani Anda. 但是你们要怕那个能够杀你们无论身体也是你们永远沉沦的灵魂。 Tetapi harus takut kepada mereka yang selain bisa membunuh tubuh jasmani kita, juga bisa membuat kita terjerumus menjadi binasa. 这些敌人不能够把我们救恩脱去， Musuh-musuh ini tidak mungkin bisa merebut keselamatan dari diri kita.
他们只有能够在外面外表的攻击。 Mereka hanya menyerang yang di lahiriah saja. 所以保罗说：“你们不要怕那一些的攻击， Paulus berkata, jangan takut serangan-serangan mereka itu. 因为那一些攻击都不能够把我们从基督的爱、基督的救恩里面把它拖出来。 Karena semua serangan itu tidak mungkin merebut kita dari kasih Tuhan, 第二方 keselamatan 面 Tuhan. 第二方面我们不用惧怕， Sisi yang kedua, kita tidak boleh takut 因为我们相信有上帝的保佑， karena kita mengetahui ada pemeliharaan Tuhan, 有上帝的同在， ada penyertaan Tuhan. 他是活的上帝， Dia adalah Tuhan yang hidup. 他已经经历过各种各样的困难， Dia setelah mengalami banyak kesulitan-kesulitan. 所以他对我们这样说 Oleh sebab itu dia berkata demikian. 我要永远与你们同在。 Aku akan selamanya menyertai kamu. 上帝明白我们的问题， Tuhan mengetahui masalah kita. 上帝明白那一些的敌人的攻击， Tuhan mengetahui juga serangan-serangan dari musuh. 所以他常会保佑我们。 Oleh sebab itu Tuhan senantiasa melindungi kita. 保罗这样说， Paulus berkata, 不要惧怕， jangan takut. 因为他本身的经历， Karena itu merupakan satu pengalaman dirinya. 他几十年来侍奉上帝， Belasan tahun, puluhan tahun melayani Tuhan. 他面对各种各样的问题， Menghadapi banyak masalah yang berbeda-beda. 他面对各种各样生命的威胁， Menghadapi begitu banyak ancaman nyawanya. 他都看见上帝怎么样为他们开路， Dia melihat bagaimana Tuhan membuka jalan bagi mereka. 因为他有这样的经验， Karena dia memiliki satu pengalaman yang demikian. 他对上帝有这样深处的明白而且了解， Dia begitu sangat mengerti akan tentang Tuhan. 所以他就对我们说不要惧怕。 Oleh sebab itu dia berkata, jangan takut. 我们知道保罗曾经被政府放在这个监牢里面， Kita mengetahui Paulus pernah dipenjara di dalam pemerintahan. 而且放在最里面的地方， Penjara ruangan yang terdalam. 他的手跟脚被这个锁链绑住了， Tangan dan kakinya itu diborgol. 他只有等什么时候得着刑罚，什么时候得着这个死刑在他的身 Dia 上。 hanya tunggu waktu sidang kapan jatuhkan hukuman mati. 但是在这种的情形下， Tetapi dalam situasi yang demikian, 圣经告诉我们， firman Tuhan mengatakan, 上帝的使者来帮助他， malaikat Tuhan datang menolong dia, 把这个锁链打开， membuka semua rantai-rantai 把 itu, 监狱的门打开， membuka pintu 叫 penjara, 他起来， bangkitlah, 你可以出去， boleh keluar, 因为上帝与你同在， karena Tuhan menyertai engkau. 因为他是活的上帝， Karena Allah yang benar, 他 yang 是 hidup, 全能的主， Tuhan yang maha kuasa. 你快起来！ Terus bangkitlah. 这个是保罗的经历， Ini adalah pengalaman dari Paulus. 在威胁之下，上帝怎么样看顾 Di 保 dalam 守？ ancaman yang sangat mengerikan bagaimana Tuhan memelihara. 在各种敌人的威胁当中 Di，dalam 上帝与他同 ancaman 在。 berbagai musuh, tapi Tuhan menyertai dia. 彼得也是有这样的经历， Petrus pun ada pengalaman yang demikian. 当他勇敢传讲上帝的福音， Waktu dia dengan berani memberitakan Injil Tuhan, 这个犹太的领袖不喜欢他， pemimpin orang Yahudi tidak suka dia. 把他放在监牢里面， Memenjarakan dia. 叫他不可以开口， Tidak boleh buka mulut. 不可以传扬福音。 Tidak boleh beritakan Injil. 他说：“我要顺服上帝，比顺服你是更重要的。” Dia bilang saya taat kepada Tuhan lebih penting daripada saya dengar perkataan 虽然 kamu. 被放在监牢里面， Sekalipun dipenjarakan, 但是上帝为他开路， tapi Tuhan membuka jalan 让他能够从监牢里面出来。 sehingga dia boleh keluar dari penjara. 这个是信上帝耶稣所经历的经 Ini 验 adalah。pengalaman bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. 在危险困难里面， Di dalam ancaman, di dalam mara bahaya, 有上帝与我们同在， ada Tuhan menyertai kita. 所以你们不要怕。 Kita jangan takut. 有敌人， Ada musuh, 有困难， ada bahaya, 有危 ada 险， kesulitan, ada 有危险 ancaman.，我们不要怕， Jangan takut. 因为上帝与我们同在， Karena Tuhan menyertai kita. 不是单单与我们同 Bukan 在， hanya menyertai kita saja, 他是得胜的上帝 dia。Tuhan yang penuh kemenangan. 我们知道耶稣基督， Kita tahu Tuhan Yesus Kristus 他成为人住在我们当中。 menjadi orang, menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. 当他活在这个世界的时候， Waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, 他也是面对各种各样的问题 juga，menghadapi berbagai banyak masalah. 有各种的敌人抵挡他， Ada musuh, berbagai musuh untuk melawan
Tuhan Yesus. 有魔鬼来试探他， Ada pencobaan dari iblis 要把耶稣拉到罪恶里面。 mau menarik Yesus masuk ke dalam jerumus 但是耶稣已 dosa. 经胜过这些的敌 Tapi 人。 Tuhan Yesus sudah menang atas semua musuh-musuh ini. 大家不喜欢耶稣， Banyak orang tidak suka dengan Yesus, 把耶稣钉在十字架上， dipantek di atas kayu salib. 他们能够钉死耶稣在十字架。 Mereka bisa memantekkan sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 但是耶稣的能力比死亡更大， Tapi kekuatan Tuhan lebih besar daripada kebinasaan. 他能够从死亡里面复活过来。 Bisa bangkit dari antara orang mati. 所以人的方法， Cara manusia, 魔鬼的势力 kuasa dari iblis 都不能够胜过耶稣的能力。 tidak bisa melawan kekuatan dari Tuhan Yesus. 他是得胜的主， Dia Tuhan yang menang. 所以当我们面对问题的时 Waktu 候， kita menghadapi banyak masalah, 当我们面对敌人的时 waktu 候， kita menghadapi banyak musuh, 不是靠我们这个人的力量， bukan bersandar kekuatan diri sendiri, 但是靠着耶稣基督的力量。 bersandar dengan kekuatan kebesaran dari Tuhan Yesus. 当我们有这样的磐石的时候，gunung batu 有这样的 Kita 磐石的时 punya 候， gunung batu yang demikian, 那保罗说：“你们就不要惧怕。 Paulus berkata janganlah takut. ”第三方面， Yang sisi ketiga, 当面对问题敌人的时候， waktu kita menghadapi masalah, menghadapi musuh, 保罗怎么样劝我们呢？ bagaimana Paulus untuk menasihati kita? 保罗说：“你们蒙恩得救，不但为了信服基督，但是并要为他受苦。” Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja bukan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 这个是世界的现实， Ini adalah fakta realita dari dunia. 这个是基督徒所面对的问题。 Ini adalah masalah yang dihadapi oleh orang Kristen. 我们不能够逃避这个困难。 Kita tidak mungkin melarikan diri daripada kesulitan-kesulitan ini. 虽然我们是属于上帝的人， Sekalipun kita milik Tuhan, 我们还活在这个世界， kita masih hidup di dalam dunia ini. 我们要面对各种各样的问题，包括困难里面。 Kita harus menghadapi berbagai masalah, termasuk kesulitan-kesulitan tersebut. 但是保罗这样说： Tetapi Paulus berkata, 你们得救的时候， waktu engkau diselamatkan, mendapat keselamatan, 是因为我们信耶稣基督。 karena kita percaya pada Tuhan Yesus. 但是耶稣不是单单叫我们信他而 Tapi 已， Tuhan tidak hanya membuat kita percaya Dia saja, 但是说你也是要为耶稣基督的名而受苦。 juga 呀 harus 这个 menderita untuk Dia. 那这一节的经文， Ayat ini 我把称为有两面恩典的经文。 ada anugerah yang double. 意思说，一方面就是好像一个这个 coin 和这个 coin Seperti satu koin, 有这个两面。 ada dua sisi. 那第一面呢， Di sisi satu, 就是相信耶稣的恩典， yaitu percaya anugerah Tuhan. 我们就可以得救。 Kita bisa diselamatkan. 但是另一方面呢， Di sisi yang lain, 我们也是要为耶稣基督而活， kita juga harus hidup bagi Tuhan Yesus. 而且要为耶稣基督受苦。 Juga harus kita menderita karena Yesus. 所以今天我们成为基督徒， Hari ini kita menjadi orang Kristen. 我们不要有一种的错误的思想。 Jangan kita ada satu pikiran, satu 我们不要 jangan kita memiliki， kita memiliki pikiran yang salah. 就是说信了耶稣， Yaitu sudah percaya Tuhan, 什么都顺利， apa juga lancar, 什么都成功， apa juga sukses, 什么都能够大大的这个发挥。 apa juga bisa dikembangkan dengan besar. 当然，上帝祝福我们。 Ya benar, Tuhan berkati kita. 上帝的恩典超过我们所求所想的， Berkat Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita minta. 上帝的能力超过世界所有的能力， Kekuatan Tuhan melampaui isi dunia. 世界所有的一切， Semua yang ada di dalam dunia ini, 在空中的， di udara, 在这个地上的， di bumi, 在地底下的， di bawah bumi, 这一切的东西 semuanya 都是上帝的， miliknya Tuhan. 都是属于上帝的。 Kepunyaan Tuhan. 上帝能够丰富的供应祝福我 Kita 们， bisa memberkati, kita memberikan kita berkelimpahan. 这个是不能够否认的， Tidak bisa disangkal 这 semua 个我 ini. 们不会怀疑这个事情。 Kita tidak mungkin bisa curiga akan hal ini, tidak 但是 percaya. 上帝有这么大的
恩典丰盛的恩典的话， Tuhan, jikalau Tuhan ada seluruh anugerah yang berkelimpahan 在这个现实的生活里面， dalam zaman realita ini, 我们也是脱离不了这个罪恶的影响。 kita tidak mungkin bisa terlepas dari satu 罪恶的影响，pengaruh dampak daripada dosa。那各位弟兄姐妹，这个世界是罪恶的世界， dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. 所以有各种各样的问题。 Banyak masalah yang demikian. 当我们信了耶稣， Setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, 我们面对这个不正的世界， kita menghadapi dunia yang tidak benar, serong ini. 我们面对这个罪恶邪恶的世界， Kita menghadap dunia yang penuh dengan kejahatan. 我们要为我们的信心摆出付价，或者为这个基督耶稣的福音受苦。 Kita harus membayar harga menderita bagi Injil Tuhan Yesus. 什么是为基督耶稣受苦呢？ Apakah itu dikatakan menderita bagi Tuhan Yesus? 那第一方面， Yang pertama, 就是为了耶稣基督而受苦， yaitu kita menderita karena Tuhan Yesus. 不是我们犯罪做错事情而受苦。 Bukan karena kita berdosa, berbuat salah, kita menderita. 好像刚才我们前面看的印度的基督徒， Seperti orang-orang Kristen yang di India yang tadi kita bicarakan. 他是为了保护他们的信心， Mereka untuk menjaga iman mereka 他们为了耶稣基督的名， karena nama Tuhan Yesus. 有别人来攻击他、 Waktu diserang oleh orang lain, 杀害他、 membunuh mereka, 烧他们的房子， membakar rumah mereka, 他们愿意付出代价。 mereka mau membayar harga. 这个是所谓的为耶稣基督的名而受苦， Inilah mereka menderita karena nama Tuhan Yesus. 因为我们还是活在这个败坏邪恶的时代里面。 Karena kita masih hidup di dalam zaman yang bobrok. 我们看保罗传福音， Kita melihat Paulus memberitakan Injil, 被人家鞭打， aniaya, disambung oleh orang, 被人家丢在这个路边那边， dilempar ke pinggir jalan. 人家以为他死了， Orang kira dia sudah mati, 但是明天他活起来， tapi besok dia bangkit 他 lagi. 进到另外一个城市， Dia pergi ke kota yang lain, 又在传福音。 terus beritakan Injil. 那这个是什么意思呢？ Apa artinya? 为了福音受苦， Dia menderita karena Injil, 为了主的名受苦， karena nama Tuhan dia menderita. 但是上帝保佑他。 Tapi Tuhan melindungi dia. 所以圣经说，你们信耶稣不是单单信得救而已， Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan percaya Tuhan Yesus bukan hanya mendapat keselamatan saja, 但是也是乐意愿意为他受 juga 苦， mau menderita bagi dia. 因为我们要把耶稣基督的真理活在这个败坏罪恶的世界里面。 Karena kita harus menghidupkan kebenaran Tuhan di bumi di zaman yang bobrok ini. 有很多的宣教士， Banyak misionari, 他们到远方的地方去， mereka pergi ke tempat yang jauh, 离开他的家乡， meninggalkan kampung halaman 离开他 mereka, 的家人， meninggalkan keluarga mereka, 面对环境的问题， menghadapi situasi kesulitan, 面对 situasi 生命的 sana, 危险， menghadapi ancaman hidup 这个都是为了福音。 karena Injil. 所以保罗就告诉我们， Oleh sebab itu Paulus mengatakan, 如果今天你活在这个世界 jika，hari ini kita tinggal hidup di dalam dunia, 你面对困难的话， menghadapi banyak masalah, 你面对敌人的话， menghadapi musuh, 你们不要灰心， jangan putus asa. 这个是一种信心的道路，我们应该 Ini 走 adalah 的。 jalan iman, kita harus jalanin. 第二方面， Yang sisi kedua, 在我们受苦的时候， waktu kita menderita, 我们相信就在那一个时刻， kita mengetahui pada saat itulah 上帝要彰显他的大能而荣耀。 Tuhan akan menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. 保罗曾经说这一句话： Paulus pernah berkata demikian, 我喜欢在软弱中， aku suka di dalam kelemahan, 因为在软弱里面， karena di dalam segala kelemahan, 上帝的大能就彰显的完全。 kebesaran Tuhan dinyatakan dengan sempurna. 当保罗无能无力， Waktu Paulus tidak berdaya, 没有办法解决他的问题的时候，
berdaya untuk menyelesaikan banyak masalah. 他在痛苦逼迫的时候， Dalam aniaya, dalam kesengsaraan, dalam tekanan, 他依靠上帝， dia bersandar pada Tuhan. 上帝就在他的痛苦里面显出他的能力。 Tuhan nyatakan semua kekuatan kebesarannya di atas kesusahan, kesulitan dia. 这个所谓的在软弱里面就得着刚强。 Di sini yaitu biasanya kita bilang di dalam segala kelemahan kita bisa mendapatkan kekuatan. 当我们觉得最软弱的时候， Waktu kita merasa saat yang paling lemah 在 sekalipun, 最大的逼迫里面， di dalam tekanan yang paling besar, 当时我们就能够最诚心诚渴的来仰望上帝。 pada saat itulah kita dengan sehati, sepenuh hati mengenadah kepada Tuhan kita. 当时就上帝显出他的大能， Dan Tuhan nyatakan kebesarannya. 所以我们不要怕困难， Kita jangan takut akan kesulitan. 我们不要怕敌人， Kita jangan takut musuh. 我们不要怕问题， Kita jangan takut banyak masalah. 因为在问题困难里面， Karena di dalam kesulitan, di dalam masalah, 包含里面有上帝的恩典、上帝的大能。 di dalamnya terdapat kekuatan dan juga anugerah Tuhan. 当我们全心依靠上帝 Kalau 的时 kita 候， sepenuh hati bersandar pada Tuhan, 在困难里面 di dalam kesulitan, 就显出上帝的大能， nyatakan kebesaran Tuhan, 显出上帝的荣耀， nyatakan kemuliaan Tuhan 来复兴我们的生命。 untuk membangkitkan kerohanian kita. 那最后第三方面， Yang ketiga, 就是在困难的时候， di dalam banyak kesulitan, 我们有一个新的看法， kita mempunyai sesuatu perspektif yang baru. 就是困难是一种上帝手中的工具，sarana， Penderitaan itu merupakan sarana dari Tuhan 来这个培养我们能够成长， untuk memupuk kita bisa bertumbuh, 培养我们能够坚固， memupuk kita bisa teguh, 而且能够结果子为主而活。 bisa berbuah hidup bagi Tuhan. 一个人不承受过痛苦的话， Satu orang jikalau tidak pernah mengalami kesulitan, 他不知道耶稣基督怎么样痛苦救赎他， dia tidak tahu bagaimana Tuhan sengsara untuk menyelamatkan dia. 他心里面有一种的力量，勇敢来面对问题。 Dia hatinya ada satu kekuatan yang besar menghadapi semua banyak masalah. 所以，如果我们从来没有面对困难痛苦的 Jikalau 话， kita tidak pernah menghadapi kesulitan, penderitaan, 我们好像一个小婴孩， seperti bayi kecil 在一个有冷气的地方里面， di kamar yang penuh air condition, 不能够面对外面的危险， bisa menghadapi bahaya yang datang dari luar. 就不成长， Tidak mungkin bisa bertumbuh. 没有一种新的力量。 Tidak ada kekuatan yang baru. 但是你把孩子放出去， Jikalau kita melepaskan anak ini keluar, 面对各种的问题的时候 menghadapi，banyak berbagai masalah, 他慢慢就能够成长， lambat laun dia bertumbuh, 有力量， ada kekuatan, 有智慧来面对问 ada 题。 hikmat menghadapi banyak 所以 masalah. 在每一个问题困难里面， Oleh sebab itu di dalam sengsara, di dalam penderitaan, di dalam masalah, 都有上帝的智慧在里面， ada hikmat Tuhan di dalamnya. 来教导我们能够成长。 Mengajar kita bisa bertumbuh. 所以今天你有问题， Hari ini kita ada masalah, 不要惧怕； jangan takut. 你有敌人， Ada musuh, 不要退缩， jangan mundur. 要靠着耶稣基 Harus 督， bersandar pada Tuhan Yesus Kristus. 因为这些都成长的过程。 Karena ini adalah satu proses pertumbuhan. 当我们经过这一些困难的时 Waktu 候， kita mengalami semua kesulitan demikian, 我们就能够成为坚固的基督徒 kita。bisa menjadi orang Kristen yang teguh. 今天我们思想的题目就是行事为人要以基督耶稣的福音相称。 Tema hari ini yaitu kita menjadi sebagai orang Kristen harus berpadanan dengan Injil Tuhan. 就是我们要同心同意，为所信的福音齐心努力来面对前面的问题 Kita。harus sehati dengan Injil Tuhan maju ke depan. 我们的需要不要惧怕，不要向敌人这些的攻击所妥协。 Kita jangan takut berkompromi akan serangan-serangan musuh. 我们得着救恩的这个恩典， Kita mendapatkan anugerah keselamatan. 我们也是得着为上帝而活、受苦这种的恩典。 Kita juga mendapatkan anugerah, kita bisa hidup, bisa menderita bagi Tuhan. 这个是以基督耶稣福音为中心的生活， Ini adalah kita setia kepada Tuhan, hidup 这 yang 个是 setia. 以基督耶稣福音为中心的生活。 Ini kita memusatkan pikiran kita hidup di dalam Tuhan. 我们忠心来跟随他， Kita sungguh sepenuh hati dengan setia mengikut Dia. 我们在福音里面成长，
di dalam Injil kita bertumbuh. 我们就带出很大的影响， Kita bisa memberikan satu pengaruh yang besar. 我们就能够荣耀上帝。 Kita baru bisa memuliakan Tuhan. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 亲爱的父神， Tuhan kekasih, 我们来到你的面前， kami datang ke hadirat Tuhan. 我们感谢你， Kami bersyukur kepada Tuhan 因为你知道我们的光景。 karena Tuhan mengetahui keadaan setiap kami. 虽然有敌人， Sekalipun ada musuh, 虽然有逼迫， sekalipun ada penganiayaan, 但是我们能够在主里面坚固。 tetapi kami bisa teguh di dalam Tuhan. 你给我们这个教会， Tuhan memberikan gereja kepada kami, 让我们在教会里面能够同心合意，为所信的福音齐心努力。 biarlah kami di dalam gereja Tuhan bisa sehati bersama-sama giat untuk kebenaran Tuhan. 透过今天的信息， Melalui firman pada pagi hari ini, 求你引领我们， biarlah Tuhan memimpin kami, 让我们的生命 biarlah hidup kami 建立在福音里面， boleh berdiri di atas Injil. 让福音的大能 Biarlah kekuatan Injil 托住我们。 bisa menopang setiap kami. 奉耶稣基督圣名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 阿门。 amin.